Kita cerita hukum. Maknanya, sudu sebatang pun kena buat kira. Tapi kita adik-beradik ni, kita pakai bertolak ansur lah. Tapi bertolak ansur ni kemudian selepas sama-sama mengetahui semua ni ada hak masing-masing. Semua ada hak untuk menuntut masing-masing. Biar jelas dahulu barulah. Saya tak ambuhlah ni. Ambil kawak lah. Hak ni pun kata saya tak ambuhlah. Sama-sama adik-beradik. Terus duduk kira mana lah. Itu atas sukarela. Tidak ada yang boleh paksa. Tak ada paksa tu. Allah. Abang kan kaya kan. Hak ni pun abang nak juga. Yang duk kacak. Tu hak dia. Jangan. Kalau dia nak juga. Walaupun dia kaya-raya pun. Allah, pinggang waktu pun abang hak kaya raya dan amari rumah tu penuh dah nak juga. Hak dia, tak sedap kosek lah. Kalau dia nak. Tapi bertolak ansur lah. Itu yang lebih baik. Tapi faham tak ni? Sebelum nak cerita bab tolak ansur, biar kena masing-masing tahu. Dia ada hak. Dia ada hak belakang ni, ada hak. Hak adik-beradik ada hak, ada hak. Barulah. Dia nak tak berterima. Dia tambah hak dia. Dia nak serah kepada adik-beradik yang lain. Tapi kena pastikan persetujuan yang jelas, yang nyata. Jangan tiba-tiba hilang barang. Itu mencuri orang panggil. Itu mencuri. Ada ni. Ini panggil jahil tukir. Mana biar tahu jugalah. Biar tahu hak masing-masing. Kemudian bincang. Kemudian bertolak ansur. Bukan nak suruh ni, nak suruh ketat, bukan. Tapi biar masing-masing tahu hak dalam bab faraid. Barulah kira kena bincang molek. Kalau ada wasiat, bincang molek bab wasiat. Kalau arwah tu berkewajipan haji dah, tapi giliran dia tak sapa lagi dia meninggal. Macam mana nak ambil daripada harta arwah untuk upah haji? Macam mana arwah yang ada hutang puasa, fidyah dia macam mana? Tu kena perici molek. Dia bab faraid ni bukan fardu ain, tapi secara ringkas kena tahu juga serba sedikit. Kena tahu serba sedikit. Supaya tidak terambil hak orang. Ada ni. Orang panggil apa? Curi orang panggil. Memang adalah seumpama ni. Belum sempat apa-apa, tak ada dah. Dia angkut balik rumah dia dah. Ni. Alah apa? Alah takkan dia nak juga. Hak dia. Dia nak ke tak ambuh? Cerita kemudian. Itu gitu. Ada ni. Itu bab dipanggil bab muamalah lah, tu bab faraid. Kena tahu sedikit. Jangan kita buat mudah-mudah. Kalau isteri, walaupun isteri tu mak tiri tu, anak semua dak kenang belaka. Contohnya. Ayah je meninggal, mak tiri dak kenang tu, anak-anak perambak belaka. Lepas tu bahagian dia, nikah sekejap aje. Nikah sekejap. Akad nikah. Saya terima nikahnya. Sah nikah. Mati lalu pok tua tu. Pok dia, tua tu mati dah. Sudah molek mak tiri ni. Dia ada hak. Jangan. Isteri arwah. Ni ada juga perambak. Sebab apa? Mak tiri hak tak jenis dia kata. Dia perambak. Lepas tu bahagian dia. Allah. Nikah sekejap. Dia ada bahagian. Macam ni. Jangan buat lebih kurang gitu. Betul lah kamu tak kenang ke mak tiri tu. Biarlah apa hal pun. Tapi dia ada hak daripada harta peninggalan suami dia. Bukan masalah nikah sekejap ke lama. Sah nikah. Okey. Dalam majlis akad nikah tu mati pok dia ni. Jangan. Dia sebagai isteri arwah ada bahagian. Jangan tolak dia. Lepas tu nak kira macam mana? Kira macam mana apa? Kira molek lah. Nila. Bagi untuk mak tiri tu. Hak dia. Lepas tu dia balik rumah dia lah. Tamu tak kenang kan mak tiri tu. Dia balik rumah dia. Tapi hak dia jangan kosek.
ni. Dia bab ni, bab faraid ni, kalau tanah rancangan Felda, itu yang sangat bermasalah. Tanah rancangan Felda tu sangat bermasalah. Banyak berlaku apabila ayah meninggal, hok tiuh ada hok anak tak kenal tu perambat ah. Lepas tu hok dia kena nilai lah. Kena nilai. Hok harta arwah ayah tu. Rumah Felda berapa nilai? Ladang kelapa sawit 10 hektar berapa nilai? Lepas tu kena bayarlah ke mak tiri tu. Jangan duduk perambak gitu. Hak dia. Ada ni. Ni kadang-kadang dia pakai halau gitu je. Kadang-kadang yang lebih malangnya ada dengan adik-adik sepok tu lah. Dengan adik-adik pun dia halau. Lepas tu bahagian dia anak lelaki. Hak ni pun anak lelaki juga ni. Hak anak mak baru ni. Sama je hak dia. Sama je. Anak lelaki hak abang. Dengan mak lama. Hak meninggal dah. Anak lelaki hak adik. Dengan mak baru ni. Ada hak yang sama. Tak. Dengan mak tiri. Dengan adik sebapak ni. Dah. Balik. Lepas tu dia pun bagi adik-beradik. Semua hak meninggal hak lama dah. Pada. Itu semua makan harta haram milik orang. Jadi Felda kadang-kadang dia banyak masalah berkaitan dengan faraid. Sebab harta Felda tidak boleh nak pecah. Bukan macam harta kapung. Di Felda lain. Tapi tetap dia kena balik pada hukum faraid. Lepas tu nilai lah. Bayar dengan duit apa semua. Dan ni. Dia tak boleh nak tu tak boleh. Lepas tu kata bab faraid kena tahu serba sedikit. Perincian pergi pejabat. Itu perincian. Tak ada ni. Ini dalam bab muamalah. Dalam bab munakahat, bab munakahat kena jelas, kena tahu kot serba sedikit. Dalam bab cerai macam mana, cerai ni secara soreh macam mana, secara kinayah, sindiran macam mana, kena tahu juga serba sedikit. Orang jahil tukir ni hari-hari bercerai. Ada orang balah suami dicerai. Balah suami dicerai. Balah suami dicerai. Daripada muda sampai ke tua. Berapa puluh kali cerai pun tak tahu. Lepas tu bukan cerai 3 je. Tak ada 3. Dia 30 kali cerai, 300 kali cerai pun tak tahu. Jahil. Ada. Dia balah je laki bini, tak laki dia cerai dia. Lepas tu baik pula. Lepas tu laki cerai pula. Baik pula. Tu laki cerai pula. Baik pula. Dah mana 3 kali? Tak ada 3 kali. 30 kali lebih tau. Ni. Jahil sangat ni jahil. Ada yang seumpama tu. Dia kena tahu jugalah. Contohnya, masa dia ajar dalam khusus kahwin tu. Dia ajarlah dalam bab ni. Dia ajar dalam bab cerai macam mana. Tu dia kena tahu serba sedikit. Sebab dia nak masuk kepada alam perkahwinan. Dia kena tahu serba sedikit. Dalam bab cerai, dalam bab nafkah, dia kena tahulah. Dalam bab nafkah apa semua, dia kena tahu serba sedikit. Dia kena tahu juga dalam bab menyusu, dia tahu juga serba sedikit. Orang sekarang kuranglah orang dulu. Orang dulu dia duduk sekapung ni, dia mudah. Anak orang menangis, dia pergi susu dia. Anak jiran dia menangis, dia pergi susu dia. Ni banyak berlaku di Felda juga. Felda ni dia ada pahit air tepi jalan suti. Lepas tu rumah 20 buah tu dia duduk basuh situlah tepi jalan zaman dulu. Masing-masing anak kecil belaka. Masing-masing ada susu. Bunyi kia sebelah, tahu dah mak dia duduk basuh. Mak sebelah ni, ni jiran sebelah ni wipek dia. Wipek kenyang budak tu, tidur. Tapi dia hidup berjiran kan. Bila anak ulah ni pula nangis. Hak alik ni pula wipek dia, susu dia, kenyang, tidur. Berapa kali kenyang dalam tempoh 2 tahun? Berkali-kali kenyang. Anak susuan jadinya, jadi mahram. Nak tahulah bab hukum. Ini bab munakahat, bab susuan, menyusu, nak tahu hukum. Dia jauh, pahit tu jauh. Jadi duduk kia ni hak sebelah ni.
Olah, dia wipek dia. Tadi susu dia banyak kan. Masih pasal anak kecil. Kena tahu buat hukum ni. Sebab dia akan jadi mahram. Haram nikah. Jadi adik-beradik susuan, anak susuan, anak saudara susuan, cucu susuan, cucu saudara susuan. Ada ni. Dia panjang bicara hukum ni. Tiba-tiba berkenal dengan anak sebelah, menikah sama-sama mahram, adik-beradik susuan. Macam mana? Dah jahil sangat. Kena tahu juga sedikit. Itu dalam bab munakahat. Dalam bab janayat tu, dalam bab kisah, dalam bab diat, dalam bab hudud. Tu balik kepada bab-bab ilmu-ilmu bab-bab perundangan Islam lah tu. Tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Hudud dalam bab zina, dalam bab qazaf, hudud dalam bab minum arak, hudud dalam bab mencuri, merompok, qisas dalam bab bunuh balah, qisas dalam bab cedera balah. Itu semua fardu kifayah. Dalam bab diat pula, diat yang macam mana. Dia panjanglah bicara waktunya. Panjang bicara bab janayat. Itu semua tu berkaitan dengan ilmu fardu kifayah, bukan fardu ain. Cuma yang wajib kita imani. Qisas adalah hukum Al-Quran. Hudud adalah hukum Al-Quran. Dia adalah hukum Al-Quran. Kita wajib beriman dengan hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran. Ilmu bab qisas, ilmu bab hudud, ilmu bab dia fardu kifayah kita mengetahui. Tak tahu pun tak berdosa, tapi asas hukum agama ni wajib kita imani sebab dia ada hukum yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maka jika engkau kata ini kadar, ini sakatan dari ilmu tauhid, adakah hasil dengan menilik manusia dengan ketiadaan guru, yang mengajar akan dia. Dia balik pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kita wajib berguru ataupun tidak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.